Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas pemikiran Mahathir Mohamad. Rupanya Mahathir mengakui bahwa ia juga berusaha membentuk bangsa Malaysia, tapi hingga sekarang belum terwujud. Mahathir punya alasan kenapa masih mengutamakan kaum Melayu sehingga tak ada persamaan hak. Padahal inilah syarat membentuk suatu bangsa yang bersatu padu. Yuk kita simak video berikut ini. Apa yang Tun rasa unsur yang boleh menjadi gam ataupun pelekat kepada identiti kita sebagai bangsa Malaysia? Silakan Tun. Ya, pertamanya kalau pencapaian kita sama, itu memang baiklah. Tetapi kadang-kadang sukar nak ada pencapaian yang sama. Tetapi apabila kita lihat unsur-unsur kaum itu tidak lagi dikemukakan, dipegang, saya fikir kita akan jadi bangsa Malaysia. Sebab itu satu daripada tujuan kita dalam membentuk dasar wawasan 2020 ialah satu bangsa Malaysia. Bermakna bahawa bangsa itu sama. Dia bercakap masa kebangsaan dia, bangsa kita, bangsa kebangsaan yang diterima ialah berasas kepada Melayu. Sudah masuk bahasa-bahasa lain. Banyak masuk perkataan-perkataan dia sudah pun dimasuk. Tetapi itu adalah bahasa kita. Budaya kita pun lebih kurang sama. Lebih kurang lah. Mula nak sama betul susah. Dan kita juga tak lagi bercakap berkenaan dengan Malaysian Chinese, Malaysian Indian, tak lagi. Jadi itu bangsa Malaysia. Bila jadi macam itu, barulah kita capai ke tahap satu bangsa. Dan pemisahan antara kita, walaupun daripada segi kekayaan, tidak begitu tu. Macam mana kita lihat orang Melayu umpamanya sanggup menerima orang Arab, orang India yang berbudaya Melayu. Cara hidup mereka Melayu, bahasa mereka Melayu, kita terima, kita tak soal. Walaupun kalau tengok muka tu bukan Melayu lah. Nampak betul-betul daripada India ataupun China, tapi kita tak kira. Kita terima mereka. Dan mereka berjaya, kita berasa kita berjaya. Itu yang kita nak menjadi bangsa Malaysia. Jadi bangsa Malaysia menjadi satu matlamat untuk menyatukan negara yang sudah maju ini. Jadi Tun, ini cerita selepas daripada 60 tahun kita merdeka. Lebih daripada 20 tahun pentadbiran Tun yang pertama. Apakah Tun masih melihat bahawa kerangka ekonomi, agihan ekonomi ini masih lagi suatu idea yang relevan dan cara pandang yang betul untuk melihat keadaan ini, sehingga kan Tun masih lagi mengatakan masih mengutamakan orang Melayu, kan? Keadaan masih perpisahan ini masih ada, bahkan menjadi lebih teruk. Saya bagi contoh mathematical. Kira-kira kalau kita kata pertumbuhan ekonomi adalah baik, iaitu kita sudah naik kepada pertumbuhan kita 50%. Tetapi bila kita waktu start, Melayu mempunyai 2%, orang Cina mempunyai 30%. Jadi bila 2% naik 50%, dia baru 3%. Orang yang ada 30%, bila naik 50%, dia jadi 45%. Jadi jarak semakin jauh. Dan kita dapati secara fizikal, orang Melayu miskin, jual tanah. Habis tanah dalam bandar dia jual. Kampung Kerinci bukan lagi tempat Melayu dah. Kampung Abdullah Hukum tidak ada Melayu. Kampung macam. Begitulah guys cara berpikir Mahathir mengenai bangsa Malaysia. Tampaknya pola pikir Mahathir sungguh aneh dan masih bersifat politik perkauman.
Kalau tujuannya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, seharusnya tak perlu mengutamakan Melayu, tapi mengutamakan orang miskin. Kalau yang ditonjolkan adalah mengutamakan orang miskin dan bukan orang Melayu saja, tidak akan menimbulkan konflik perkauman. Toh pada akhirnya yang dibantu tetap orang Melayu karena mereka banyak yang miskin. Yuk kita lanjut lagi ya. Pada masa yang sama, Tun juga membawa idea untuk melahirkan bangsa Malaysia. Jadi kalau ada pembezaan yang sebegini, maknanya ada komuniti yang diberi, tetapi ada komuniti yang tidak diberi. Bukankah itu akan menimbulkan a sense of resentment, rasa ketidakpuasan hati, sebab pentadbiran negara dilihat sebagai menganaktirikan, mendiskriminasikan. Jadi bagaimana untuk kita mencapai bangsa Malaysia tu mempunyai rasa kemalaysiaan, tanah tumpah setia kepada Malaysia tu, kalau sekiranya ada komuniti yang melihat diri dia tidak dilayani secara adil? Silakan Tun. Bangsa Malaysia itu menjadi matlamat kita, objektif kita. Untuk mencapai matlamat tentu ada proses untuk menyamakan antara kaum. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini ialah untuk mencapai satu matlamat. Adakan bangsa Malaysia. Untuk itu kita perlu kurangkan jarak kekayaan antara kaum. Itu proses. Kalau kita kata, kita dah bangsa Malaysia sekarang, tak payah ada proses, maka pemisahan itu masih kekal. Dan kita tak boleh berasa senang hati kerana kita lihat, orang ini dia kait diri dia dengan negara lain, tapi dia kaya, aku miskin. Jadi orang Melayu bahasa, kita sebenarnya negara ini asalnya negara Melayu, dikenali sebagai tanah Melayu. Negeri-negeri semua adalah negeri Melayu. Tetapi waktu kemerdekaan, kita kata, kita kongsi negara kita. Kongsi negara kita dengan kaum-kaum yang lain. Tetapi janganlah perkongsian itu menguntungkan orang lain saja, tak orang Melayu. Orang Melayu mesti juga dapat hasil daripada perkongsian itu. Kalau tidak, akan terpisah. Jarak terpisah antara kaum akan berkekalan. Sebab itu untuk mencapai matlamat bangsa Malaysia, satu usaha perlu dibuat. Apabila kita mencapai maksud tersebut, Bumi Putra dan juga bukan Bumi Putra tidak lagi timbul ataupun tidak lagi timbul isu pemisahan di antara Bumi Putra dan Bumi Putra bagi pandangan Tun. Ya, kalau kita tak adalah perbezaan yang ketara sangat, walaupun ada yang akan kekalkan identiti dengan negara asal, tetapi daripada segi pemilikan punca kekayaan sama. Jadi kita kurangkan perbezaan antara kita. Dan seperti mana saya kata tadi, macam orang Melayu, kalau dia tengok orang yang bukan Melayu asalnya, tetapi sekarang ni menerima budaya Melayu, bahasa Melayu, lebih lagi mereka beragama Islam, kita boleh terima. Dan kita boleh terima orang Cina. Sekarang ini pun kita terima. Bukan kita tak terima. Kita terima mereka. Daripada segi politik, mereka boleh dapat satu undi juga. Tetapi daripada segi agihan kekayaan, trend itu jahat, baik, buruk lagi. Bukan saja dah tercapai, pada masa depan saya nampak orang Melayu akan kehilangan semua kekayaan mereka kerana mereka kurang mampu bersaing dengan kaum-kaum yang lain. Begitulah guys cara berpikir Mahathir Mohamad yang agak aneh. Dengan cara berpikir seperti itu, sampai kapanpun mungkin bangsa Malaysia tak pernah terwujud. Apalagi penganut pemikiran seperti Mahathir banyak sekali di kalangan Melayu Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.